Percaya kepada malaikat. Maksud percaya kepada malaikat ialah mempercayai kewujudan mereka dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Antara sifat mereka yang disebutkan ialah mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Itu yang ada dalam Quran. Mereka selalu bertasbih, ini beribadat malam dan siang dengan tidak berhenti-henti. Ini antara sifat malaikat lah. Kita kena percayalah ini. Inilah yang perlu dipercayai tentang malaikat ni. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka. Dan malaikat itu pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Apa benda yang diperintahkan dia buat. Dan dia buat dengan betul, dengan tepat. Itu kita kena percaya begitu. Tak ada kita kata dia melencong ke, lari ke, tak, benda-benda yang tak masuk akal lah. Dengan sebab kepercayaan inilah kita tidak dapat menerima. Misalnya dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Bulughul Maram tu rasanya banyak juga orang yang mengajar kan. Bulughul Maram dia ada syarah Subulus Salam. Dalam Subulus Salam disebutkan kisah malaikat Munkar Nakir ni. Kononnya bila dia ajar talqin kepada orang mati, masing-masing bertarik-tarikkan. Kita tak boleh, dia tak ada guna dia nak tanya orang ni. Dia mesti dia boleh jawab. Dia kata, tak ada gunanya. Jadi tak payah kita tanyalah, mari-lari lah. Jadi menampakkan malaikat tu bodoh. Macam tu saja kan malaikat ni. Itu akidah. Sebab itu ulama-ulama mengatakan hadis itu maudhu'. Sebab apa? Menampakkan kebodohan malaikat, ketakutan malaikat tak tentu pasal. Padahal dia tugas dia tanya. Tugas dia tanya. Orang yang baik pun dia tanya juga. Jadi macam dia takut pula. Mudah sah kalau macam tu dah. Mudah lah. Orang jahat macam mana pun kita pergi ajar dia di atas kubur, dia selesai. Malaikat tak akan takkanlah begitu. Takkanlah begitu malaikat ni. Jadi benda-benda macam ni dia berkait lah. Dan dia buat dengan betul, dengan tepat. Kita kena percaya begitu. Tak ada kita kata dia melencong ke, lari ke, tak, benda-benda yang tak masuk akal lah. Sama juga sebab itu ulama-ulama tak mahu terimakan Harut Marut tu, malaikat tu jadi berzina begitu begini kan. Malaikat tu macam-macam lah, teruk-teruk lah. Kemudian diseksa, dia di satu kawasan sampai kiamat diseksa. Tak berlaku benda tu, tak berlaku. Tak ada semua tu. Sebab apa? Tak sesuai dengan kejadian dia. Akidah kita sepatutnya terhadap mereka tak sesuai. Baik, kalau kita kata mungkin boleh berlaku kalau Allah SWT nak uji, dia mesti kena ada riwayat yang sahih. Kalau semata-mata cerita begitu tak boleh pakai. Yang keempat, boleh menjelma dalam rupa manusia. Fatamassala laha basharan sawiyya. Misalnya banyak lagi. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Dia boleh berupa menjelma dalam rupa manusia. Itu jelas. Ini mesti kena percaya begitu. Sebab ada dalam Quran. Yang dalam hadis tu seperti yang kita baca tadi, hadis tadi. Kemudian macam ni hadis ni, Jibril mari dalam rupa manusia tu tanya Rasulullah SAW. Memang dia boleh berupa lah. Dalam Quran pun ada sebut juga. Yang kelima, mereka tidak lelaki atau jantan, dan tidak juga perempuan atau betina. Tidak. Dia satu makhluk yang tersendiri, asing daripada kejadian kita. Jadi dengan sebab tu nak kata dia jadi ada perasaan ke, emosi ke apa, tak ada. Tak ada semua tu. Jadi kita jangan rusinglah nanti malaikat susah hati ke, nanti malaikat gini-gini suka ke, nak malaikat naik nafsu ke tengok kita buat apa. Tak ada. Macam ni. Nak tahu apa dia? Dia ada rasa kalau kita sedih, dia sedih. Kalau kita suka, dia suka. Tak ada. Tak ada kena mengena. Ni kejadian lain. Kejadian lain. Begitulah juga dengan malaikat. Jadi tak ada kena mengena. Jangan kita kata tak boleh malaikat nampak, jadi kita nak kahwin macam mana? Tak boleh. Dia lain, cerita lain. Dia tak ada apa-apa dengan kita. Kalau dia tengok pun macam dinding tengok kita. Dinding ke ataupun ini ke, sesuatu yang lain. Tapi dia tahu kita buat apa. Dia ada rasa kalau kita sedih, dia sedih. Kalau kita suka, dia suka. Tak ada kena mengena. Ni kejadian lain. Kejadian lain. Begitulah juga dengan malaikat. Jadi tak ada kena mengena. Jangan kita kata tak boleh malaikat nampak, jadi kita nak kahwin macam mana?
Tak boleh. Dia lain, cerita lain. Dia tak ada apa-apa dengan kita. Kalau dia tengok pun macam dinding tengok kita. Dinding ke ataupun ini ke, sesuatu yang lain. Tapi dia tahu kita buat apa, baik buruk dia tahu. Dia boleh beza. Ini isteri dia, ini pelacur, dia tahu. Dia akan kira lah. Nak kata dia terpengaruh dengan keadaan tu jadi kesian ke, bila orang tu kena, tak ada. Jadi ini salah satu kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala nak kejadian tu begitu. Seperti mana dia nak kejadian kita ni begini. Dengan ada lapar, dahaga, nak itu, nak ini, keinginan itu, keinginan ini ada. Malaikat dia tidak. Dia buat begitu. Ini nak menunjukkan kekayaan dia lah. Dia boleh buat macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Nak buat yang jahat saja pun boleh. Macam manusia, ya boleh memilih, boleh juga. Yang tak ada pilihan, hanya tahu benda baik saja, macam malaikat, boleh juga. Dia boleh buat. Seperti mana dia buat binatang macam-macam. Ada yang makan daun kayu saja, ada yang makan binatang saja, dia boleh buat. Ada yang makan kedua-duanya macam kita, dia boleh buat. Begitulah. Ini pun dia nak begitu. Kalau Allah SWT nak buat kita ni macam malaikat, boleh. Tapi dia tak mahu. Dia tidak nak begitu. Saya nampak kekayaan dia tu. Kekayaan dia. Kalau macam sama saja kan, tak ada nampak hebat, tak ada nampak lebih. Tidak makan dan tidak minum. Yang ketujuh, hidup dan mati seperti jin dan manusia juga. Malaikat ni dia ada nyawa juga. Cara dia lah. Cuma umur mereka jauh lebih panjang daripada umur manusia. Seperti umur jin biasanya lebih panjang daripada umur manusia. Tapi dia hidup juga. Akhirnya mati juga. Bahkan dia terakhir sekali mati, malaikat yang cabut nyawa manusia tu, akhirnya Allah SWT perintahkan dia cabut nyawa dia sendiri. Itu dalam hadis ada sebut. Jadi kita kena percaya semua. Dia ada nyawa, dia hidup juga. Disebut malaikat sebelum kitab-kitab dan rasul-rasul, tidaklah kerana mereka lebih mulia daripada para rasul. Jangan buat kesimpulan gitu pula. Sebaliknya kerana melihat kepada peranan dan kerja malaikat yang membawa kitab-kitab suci daripada Allah kepada para rasul. Dari sudut itu, kitab-kitab ni datang kepada rasul ni melalui siapa? Malaikat dulu bawa kitab kepada rasul. Kalau nak kira, rasul itu, terutamanya Rasulullah SAW, jauh lebih mulia daripada malaikat kalau nak dikiranya. Tapi disebut kemudian. Kenapa? Dari segi peranan masing-masing.